ada orang bawahan, sentiasa cari jalan how to empower your team. Tapi cara empower ni kalau tak dibuat dengan baik, dia jadi macam lepas tangan, kan? Kau buatlah ni, kau buatlah ni, kau buatlah ni. Nanti kita tabur je macam tu. Akhirnya sekali dia takut orang tu terkotak-kanting. Maka sebab tu saya sebut tadi, penting untuk kita bagi kejelasan dalam task, ya, clarity, dan kita beritahu apakah impact ataupun contribution of the task yang dia buat kepada organisasi, dan kita empower dia lebih lagi dengan memberikan autonomi untuk buat keputusan. Ya, empower bukan saja bagi task, tetapi kita bagi autonomi. Kita bagi dia autonomi untuk dia buat keputusan. Keputusan apa? Strategi, kaedah. Yang penting kita bagi milestone ataupun target ataupun reporting numbers yang perlu dia berikan. Berikan dia autonomi. Untuk ada ruang yang boleh autonomikan. Itu part of the empowerment, iaitu you give more autonomy to your team member untuk buat keputusan. Sebab ada orang dipanggil procedure type. Procedure type ialah orang yang suka diberikan step by step. Bila diberi step by step, dia kerja awesome. Kalau diberikan direction saja, target saja, dia tak boleh bekerja dengan baik. Ini orang jenis personality procedural, ya. Yang ada lawan kepada procedural punya personality, dia bagi personality kerja, procedure, lawan dia adalah option. So orang yang option ialah kalau diberi step by step, dia rimas. Dia rasa tak selesa, dia rasa dikongkong. Orang yang jenis options, sebagai leaders, kita kena kenal pasti orang yang jenis option. So, inspire dia. Kena berikan inspiration, berikan big picture, berikan direction dan vision, bawa kebersamaan, dan berikan dia satu target dan kaedah reporting yang dia selesa. Kalau orang itu seorang yang procedure, just now, jelaskan sikit the big idea, dan berikan dia apakah yang nak dicapai, dan berikan step by step apa yang perlu dia buat, dan detailkan proses tersebut sebaik mungkin lah. So biasanya orang yang procedures, mereka juga seorang yang detail, ya, seorang yang detail, dan zoom in lah, orang yang zoom in. So anda sebagai leaders, bila kita nak empower team kita kena tahu juga personality ataupun karakter kerja team members kita, supaya kita boleh empower dengan keadaan yang betul, takut nanti disalah faham. Ya. Cik Zati Bayani, providing employees with resources, authority, opportunity, motivation, holding them accountable for their actions. Terima kasih for sharing this, kan? Satu yang saya nak tambah, inspiring and motivation. Inspiring dan motivation ni satu aspek yang leaders kena miliki lah. Leader kalau sekadar bagi kerja, dipanggil manager je. So leaders kena motivate dan inspire. So apakah skill motivate dan inspire? Saya nak share satu jenis leadership yang dinamakan sebagai compassionate leadership. Compassionate leadership. Saya tulis kat siap. Compassionate leadership. So banyak ditulis oleh siapa ni CEO LinkedIn. Orang Malaysia ni jarang guna LinkedIn, tapi dekat US, dekat Europe mereka banyak guna LinkedIn. Dia punya CEO nama Jeff Weiner, ya. Jeff Weiner. Dia kata leadership yang dia gunakan, yang dia panggil compassionate leadership, ada beberapa elemen yang penting lah. Tapi dia berkait dengan kepintaran emosi, ya, kepintaran emosi. So leaders yang baik, dia kena ada kepintaran emosi. So antara elemen penting dalam compassionate leadership ialah awareness, iaitu kita sedar dan peka dengan keadaan emosi team members kita. So kalau team members tengah lemah, tengah sedih, malap je kan,
Kita jangan marah-marah terus kan. Sebab kita kena tahu bahawa kita marah tu adakah dia akan jadi bersemangat. Belum tentu kan, lagi lemah adalah kan, betul kan. So sebagai leader kita kena tahu macam mana nak tackle emosi. Emosi perlu ditangani, bukan perlu diperangi. Jangan perangi perasaan. Perasaan bukan untuk diperangi, perasaan untuk disantuni. Cerah Banten Gurindam. Kerana emosi adalah potensi. Emosi adalah potensi. Kalau kita tak gilap dengan betul, maka kita akan mensia-siakan potensi yang ada pada diri kita dan juga pada team members kita, iaitu emosi. Ya. ABC kata perasaan marah akhirnya memalukan diri sendiri. Yang marah adalah salah satu emosi. Konotasi emosi dalam bahasa Malaysia ini, dalam bahasa kita, negatif banyak. Jadi beremosi negatif. Sebenarnya emosi lah yang menjadikan kita perform. Emosi apakah yang menyebabkan anda fokus bekerja? Emosi ceria, emosi tenang, ada emosi ni perasaan kan? Perasaan apa yang menyebabkan kita perform? Cuba share kat bawah. Perasaan apakah yang menyebabkan anda perform pada hari tersebut? Cuba share. Saya nak minum sikit. Happy. Exactly. Happy kita akan perform. Betul kan? Sambil tu saya minum. Boleh? Apa lagi perasaan lain yang menyebabkan seseorang itu boleh perform? Bismillah. Yes, Anwar kata teruja. Tengku kata bila dipuji. Yes. Puan Khu kata keterujaan menyebabkan kita perform. Exactly. Puan Taira kata tenang, kita perform. Dr. Suganti, dipuji bos, kita perform. Cool. Bos anda pada tahu ini. Saya minum sikit lagi. Siti Suhaila kata, ya, ingin tahu menyebabkan perform. Interesting. Anda mungkin seorang researcher, I don't know. Ya. Apakah emosi yang menyebabkan orang perform? Ni, Maziana kata semangat bila student pay attention. Semangat Isa. Semangat adalah satu emosi. Bila pay attention. Ini kena ada skill. Saya nak share sikit lah skill. Kalau berminat kat sini, saya boleh share sikit skill untuk menyebabkan pelajar memberikan tumpuan dalam kelas. Nak tak? Sebab saya dalam industri training. Saya mungkin tak beritahu, saya juga Presiden Tamrin. Tamrin ialah trainer motivator Islam Nasional. Tamrin ini ditubuhkan tahun 2007 oleh Dr. Fazilah Kamsah, Datuk Dr. Fazilah Kamsah dan Dr. Tuku Asmadi. So masa tu saya setiausaha. Baru 2 tahun lepas saya diminta untuk jadi presiden lah. Pengalaman pensyarah pun ada. 2003 saya mengajar part-time UTM lah sampai 2012. Dan saya pernah contract lecturer di Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Dan lepas tu saya sambung sebagai part-timer servicing lecturer untuk others faculty sampai 2010. Ya. Sekarang adjunct lecturer di UTP. Every semester saya akan sharing di UTP. Alhamdulillah. So, saya memang seronok mengajar pelajar universiti. Ya, Cik Nur Atira kata, my big why. Which one is your big why? Zainuddin kata hormat. Ya. Marjana kata apply compassionate leadership to student. Yes. Yeah. So, yang pertama tadi awareness. Kita kena aware emosi orang di sekeliling kita. Ya. Yang kedua, Jeff Winner kata synthesis ialah ability to change the emotion. Ability to connect the emotion with the situation. So bila dia tengok emotion tu, dia connect dengan situasi sekarang. Ya. Situasi sekarang macam mana benda tu boleh reflect dan effect situasi sekarang. Dan yang ketiga adalah inspiring, iaitu kita mampu untuk mengubah emosi orang
daripada tidak produktif kepada produktif. Itu skill penting tuan-tuan. Bukan saja di tempat kerja tapi di rumah. Ya, di rumah. Di rumah ni kadang-kadang anak bergaduh tak tahu sebab apa. Kadang air tumpah boleh bergaduh riuh satu rumah. Tapi kalau bapak tu kita tak ada compassionate, kita tumpah marah sekali. Kita tumpah riuhkan rumah. Padahal air tumpah tu benda kecil je kan. Sebut 3 perkataan, settle dia peluk anak tu. So, inspiring ialah kemampuan untuk mengubah emosi kepada benda yang lebih positif. Profesor Madya Dr. Nur Hasmini kata positive guidance dari bos dalam keadaan tension. Ini penting tuan-tuan. Dia saya nak bagi satu keyword penting yang mungkin ramai orang terlupa ataupun tak perasan, iaitu perkataan positif dan happy ni. Kenapakah bila kita happy dan positif kita mudah perform? Setuju tak? Setuju tak? Setuju kan? Apabila kita positif dan happy, kita lebih mudah perform. Tadi ramai sebut tadi happy, tenang, dipuji, teruja, compassionate, open mind, apa benda kan. Semua itu adalah positivity. Positivity. Dan bila sebut pasal positivity, memang ada banyak kajian berkait dengan positivity and performance. Saya ambil satu kajian siapa nama kita cakap pasal daya saing dan daya maju. So saya nak share pasal positivity kan. Positive emotion, positive mindset. Ada satu kajian oleh Sonia Lyubomirsky. Saya tulis dah. Nanti saya sebut, nanti otak tak boleh nak bayang. Sonia Lyubomirsky. Nanti boleh Google ni, popular ni nama ni kan. Profesor. Namanya Sonia Lyubomirsky. Nama Raja. So Sonia Lyubomirsky buat kajian terhadap 750,000 orang. Ramai ni. 750,000 ke 550,000. Ramai kajian tentang happiness. Dan dia buat kajian, dia nak cari adakah orang berjaya dulu baru happy ataupun happy maka dia mudah berjaya. Adakah orang berjaya dulu baru mudah happy ataupun orang yang happy mudah berjaya? Soalan. Menarik. So dia buat kajian. Mereka mendapati orang yang mudah happy lebih mudah berjaya rupanya. Kerana apa? Kerana orang yang happy ni dia akan merasa optimis. Dia akan kelihatan optimis, kelihatan friendly, and dia panggil confident. 3 ada 3-4 disebut: confident, optimis, friendly. Dan apabila orang itu kelihatan friendly, kelihatan positif, kan, kelihatan confident, apa benda dia buat mudah selesai. Mudah selesai. Dia mendapat benefit daripada being confident dan kelihatan confident, being optimist and kelihatan optimist, dan apa berlaku ialah ada banyak kesan. Antaranya adalah ini kajian Sonia Lyubomirsky bersama seorang lagi, nama dia Julia K. Boehm. Saya tulis kat sini Julia K. Boehm. Boehm. Ini satu kajian bersama. Ini kajian lain. Dibuat kajian, dapati orang yang happy dan positif dan ada habit yang positif, mereka ini pertama mudah mendapat kerjasama daripada rakan-rakan sekerja. Kan? Yelah, bila anda di pejabat, anda nak tolong orang yang negatif ke orang yang positif? Anda nak tolong orang yang senyum, peramah, ataupun anda nak tolong orang yang marah-marah, backing, tak tahu mana hala? Nak tolong siapa? Anda nak tolong orang yang positif, sudah tentu orang yang ramah, orang yang senyum. Betul? Itu yang kita nak tolong. Kalau jenis backing, jenis hangin, jenis
jenis tak senyum, mana kita nak tolong? Betul? Jadi kalau kita pun pada orang macam tu, orang pada kita pun macam tu juga. Kalau kita jenis karakter negatif, semua benda complaining, semua benda tak kena, ada tak orang nak tolong kita? Susahlah orang nak tolong kita, betul kan? Jadi begitulah. Jadi itu kajian dapatan daripada kajian Julia Kebom dengan Julia Kebom dengan Joe Berminski. Alam Marjana kata ni, kalau hot backing kita bagi jinak dulu, puji ke? Betul lah kalau nak tolong. Kalau tak nak tolong tak payah kan. Alright, so Julia Kebom kata ada orang yang positif lebih mudah ditolong oleh kawan-kawan dia. Yang kedua, orang yang positif akan merasa ada banyak autonomi. Orang yang positif ni rasa banyak benda dia boleh buat. Tapi orang negatif rasa macam, saya ni insan lemah, tak boleh buat apa, hidup ni begitu sempit. Ini ada sebab, ada kajian terhadap ini kajian lain, saya share nanti. Kenapa orang yang negatif, orang yang dalam emosi negatif selalu rasa sempit? Ini pun ada kajian. Sekejap lagi ya. Sabar. Kita dah sejam pun. Kan? Sekejap ni. Okay, so apa lagi finding Julia Kebom ni? Lebih panjang umur. Betul lah, orang tua kata jangan marah-marah, nanti cepat tua. Thank you. Orang tua kata jangan terlalu marah, nanti cepat tua. Kajian Julia Kebom kata orang yang happy dan positif lebih sihat, panjang umur, lebih sihat dan panjang umur. Bukan lebih sihat, increase antibody, antibody meningkat dan juga longevity. Dia punya lifespan dia lebih lama berbanding orang yang berada dalam negativity. So idenya adalah be positive, anda akan awet muda. Anda tak perlukan beauty face untuk kelihatan muda lagi, kerana anda akan muda. Jangan percayakan gambar di Facebook kerana ia adalah beauty face punya apps. Okay, so welcome back. Yes, ABC. So anda perlu awet muda selain pada makan ulam, anda kena stay cool and happy. Jangan marah-marah, jangan complaining, jangan cari pasal dekat WhatsApp group. Jangan duk complain negatif, maki sangat dekat Facebook. Itu semua menghabiskan jangka hayat hidup kita. Sebab bila kita maki orang kat Facebook, jiwa akan tak tenteram, betul? Kan? Kita komplain orang dekat WhatsApp group, apa berlaku? Jantung berdebar-debar, rasa hangin je. Habis tu baik kau diam je, kan? Yang berdebar-debar tu lah negativity. Apa itu negatif? Negatif ialah stress-related emotion. Marah, takut, dengki, cemburu, tak puas hati, down, kecewa, semua tu dipanggil stress-related emotion. Bila dia banyak dalam tubuh kita, lama pula tu, dia akan menjejaskan positivity tadi, lawan tu yang positif. Kan? Ada soalan tanya saya, berapa lama emosi kekal dalam tubuh? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, type sikit. Berapa lama emosi kekal dalam tubuh? Sepatutnya Teguh tanya. Marjana kata sosial media adalah cerminan kita, tuan. Yes. Ini kata-kata pujangga dulu kala ni. Sosial media adalah cerminan kita. Nah, Prof dah tanya, Teguh dah tanya. Saya lupa ini sumber kat mana, tapi saya terbaca, saya check balik. Saya pernah share dekat grup Telegram saya. Anda boleh masuk grup Telegram saya. Saya share audio kot. Sumber kat mana, saya check balik nanti. Tapi kajian secara klinikal menunjukkan bahawa apabila anda beremosi,
Bila anda beremosi, ada hormon yang regulate the emotion. Okay, regulate. Ada hormon akan regulate the emotion. Emosi ini tak muncul sendiri, ada hormon, Sebut pasal hormon ya. Tahun lepas ada kawan saya ni gila bercinta dengan orang. Yelah, memang bercinta dengan orang kan, takkan bercinta dengan kambing. Dia ni dah beristeri tapi nak tambah soal lagi. Saya kata, awak ni betul ke kan? Kerana hormon je. Ada 3 hormon orang bercinta ni. Saya tak cerita kat sini lah hormon bercinta ni. Dan kajian mendapati hormon cinta ni akan hype selama 10 hingga 12 bulan. Lepas tu dia akan down. Masa tu mula rasa suram. Kalau you tak ada intervention, dia akan suram. So dia kata you hold a thing at least tahun setengah. Kan? Tup tak sempat tahun setengah dah clash. Saya nak beritahu pada anda semua, hormon is very important. Hormon is very important. Dan dalam kepintaran emosi, hormon juga memainkan peranan. Bila anda rasa marah, ada beberapa hormon akan dirembeskan. Bila anda rasa happy, dia ada hormon. Ada marah macam seperti cortisol and what you call adrenaline, ini hormon stress related. Epinephrine, non-epinephrine, ini hormon stress. Cortisol tu hormon menyebabkan anda tak boleh tidur malam, excited, that's cortisol. So orang yang happy dia ada hormon lain macam endorphin, macam what you call apa lagi hormon happy lah. Dia boleh hilang pula pagi ni. Tak sarapan lagi. Minum green tea je hari ni. Puasa 6 pun tak cukup lagi. Sikit lagi, 5 hari lagi. Bismillah. Okay, so balik pada soalan tadi. Berapa lama hormon, apabila kita beremosi, berapa lama hormon tu kekal dalam tubuh? Berapa lama agaknya? Bila kita marah, berapa lama marah? Cuba teka. Zainuddin, alamak apa ni? Okay. Bila anda beremosi, ada marah ke, kecewa ke, tak puas hati ke, normally berapa lama dia lekat tu benda tu, perasaan tu. Contohnya anda mandu kereta, beratur panjang. Sekali ada potong queue, marah dah. Berapa lama marah tu lekat? Cuba agaklah. Cuba share. Soalan saya adalah, apabila emosi anda tercetus, berapa lama emosi itu bertahan? 2 minit? Tunggu kata. Tak tenang, marah anak pun dah fikir balik. Kadang-kadang sampai tu hujung hari. Termenung 1 hari kan. VC kata sampai boleh posting queue dia balik. Sehari. Kajian interesting. Sekitar 15 minit. Alizah kata. Sekejap je. Sampai kereta tu hilang dari pandangan. Subhanallah, cik Syahira ni orang baik ni. Hilang pandangan. Kalau kereta tu stuck kat depan, tak hilang-hilang lah kan. Berapa lama kan emosi kekal dalam tubuh kita? Kajian mendapati apabila anda beremosi, hormon akan dirembeskan dan hormon ini akan mengalir dalam tubuh selama 90 saat. 90 saat je! 90 saat je bang. Ya, 90 saat sahaja. Tetapi kenapa sampai 90 minit kita marah? Kenapa? Benda hormon 90 saat. Tapi kenapa marah tu sampai 90 minit? Dia buat kajian juga. Dia kata, bila kita marah, orang tu potong lane kan? Potong lane, marah, keluar hormon 90 saat, mengalir dalam tubuh. Dah berderau je. Sebab dia kata, tetapi hormon itu akan kekal dirembeskan apabila kita mengekalkan imej itu dalam otak kita. Pasal tak? Kalau kita nak bayang dalam otak kita, muka dia, kereta dia, maka dia akan, hormon tu akan kekal dirembeskan.
Interesting. Dan kenapa dirembeskan? Kenapa otak kita asyik bayangkan? Kenapa? Sebab kita asyik complaining. Kita tanya soalan yang salah dalam otak kita. Bila kita tanya soalan yang salah, otak kita fikir benda yang salah. Contoh, kita kata dalam otak kita, hey, dia ingat dia seorang je ke kita tanya, dia ingat dia seorang ke je nak cepat. Kita pun nak cepat lah. Kita tanya soalan, betul kan? Dia ni tak ingat kita ni tak nak cepat ke? Kita komplain, kita tanya soalan, tak apa-apa lah, dia ni tak belajar ke kat sekolah dulu, kan? Dia ni tak hormat lah orang tua tu, ni orang ke apa ni. Bila kita keep complaining dalam otak kita akan kekalkan image tersebut. Dan bila kekal image tersebut, hormon akan kekal dirembeskan. So bukan 90 saat, jadi 90 minit. Ada yang 90 hari. Orang dendam 10 hari, bang. Kadang konflik rumah tangga tu benda kecil, tapi pendam rasa lama. Sebab apa duk tanya benda yang salah? Kenapakah dia tak menghargai pengorbanan saya? Tanya soalan salah. Apa kurangnya saya? So bila you tanya soalan menyebabkan kita fokus yang benda yang tak best, itu soalan yang salah. Sebab otak akan merembeskan. Otak akan memfokuskan benda tersebut dan badan akan merembeskan. Jadi bila kita membayangkan benda yang menyebabkan kita rasa macam powerless, menjadi victim, menjadi mangsa. So otak akan rembeskan hormon kelemahan, hormon down, hormon sedih, hormon dan sebagainya. So ini negativity. Bila anda terperangkap dengan negativity, saya nak share satu kajian yang saya sebut tadi kan. Saya janji saya nak share satu kajian lain. Dibuat oleh seorang profesor nama Barbara Fredrickson. Saya tulis ya. Barbara Fredrickson ini tak silap saya, dia adalah, saya live dengan phone tu yang slow sikit ni. Okay, Barbara Fredrickson. Tak silap saya dia profesor. Dia buat kajian ni menarik. Dan dia mengeluarkan satu teori based on this research. Dan dia buat research yang banyak lah, di test, ada peer review, banyak. Ini kajian yang popular. Dia buat kajian, cara dia buat kajian yang antara eksperimen menarik adalah dia kumpulkan 5 kumpulan. 5 kumpulan. 2 kumpulan pertama ditunjukkan gambar-gambar yang menyebabkan mereka rasa sedih dan marah. Apa agaknya gambar sedih dan marah? Gambar apa sedih dan marah? Gambar peperangan, gambar budak kena dera, maybe gambar accident, gambar marah. Apalagi gambar marah ni gambar pergaduhan. Apalagi gambar marah, gambar ex-boyfriend kan. Ya ke? Tak adalah. Ya. So, gambar menyebabkan marah. 2 lagi kumpulan ditunjukkan gambar yang menyebabkan dia rasa gembira. Dia dalam artikel tu happy and content. Ya. Rasa gembira dan bahagia. Itu 2 kumpulan. Sedih dan marah, gembira dan bahagia. Satu kumpulan ini buffer lah. Ini satu kumpulan tunjukkan gambar-gambar yang tak ada perasaan. Gambar apa tak ada perasaan ya? Gambar screwdriver tu, gambar sport ring, divider highway. Apa lagi gambar tak ada perasaan? Gambar ex-girlfriend tak ada perasaan. So, saya gurau. So, welcome back. So now, itu yang gambar-gambar tak ada perasaan. Korang masih ada lagi ke? Macam saya seorang bercakap. Kalau ada, just cakap hello je. Okay. Yeah? Alright, cool. Okay. Ni Nurul Hidayah binti Nikmat. Ini nama macam nama bekas MB ni. Okay. Alright, cool. So, ada ya, thank you. Yang kata tengah buat tertarik ke tak tahu lah ya. So welcome back. Saya nak ambilkan sikit lagi, boleh ya?
Okey, so kajian ni dibuat oleh Barbara Fredrickson. Barbara Fredrickson buat kajian 5 kumpulan, 2 happy dan bahagia, 2 kumpulan sedih dan marah, 1 kumpulan tak ada perasaan. Selepas itu mereka diberikan satu problematic situation, soalan. Mereka diminta untuk mengeluarkan pandangan dan juga pandangan dan idea dalam jikalau mereka berada dalam situasi tersebut. So apa berlaku ialah mereka diminta untuk menulis kat kertas, ya. Mereka diberikan kertas, tulis sebanyak mungkin. Dan mereka mendapati orang yang dalam keadaan happy dan bahagia menulis lebih banyak possible solution berbanding dengan orang yang dalam keadaan sedih, marah dan tak ada perasaan. Maksudnya adalah kalau anda pergi kerja tanpa perasaan, memang susah nak selesai masalah. Tetap tak? Jangan pergi kerja tanpa perasaan. Kerana apa? Kerana nanti anda akan susah nak settlekan kerja. Sebab sel otak kita berhubung apabila kita happy dan positif. Sel otak boleh berhubung walaupun anda tak minum susu and Fagro. Ya? Apa pengajarannya? Cuba tulis sikit kat bawah. Pengajaran kepada eksperimen ini. Ada? Dapat? Apakah pengajaran eksperimen oleh Barbara Fredrickson? Cuba tulis sikit kat bawah. Seorang? Seorang. Kita minum sekejap. Bismillah. Serius ya, ini saya tak tahu kenapa saya tak sarapan. Pagi tadi beli nasi kerabu dengan nasi lauk, tapi segera datang meeting dan just green tea saja. So apa pengajaran dia? Kena hidup positif dan berfikiran terbuka. Dalam kajian tadi menunjukkan bahawa apabila kita positif, kita lebih mudah mendapatkan idea. Kita lebih mudah untuk berinovatif dalam situasi. Prof Madia Nur Hasmini kata, hidup mesti positif, hindari negatif, always positif untuk berjaya. Yes, exactly. So, Barbara Fredrickson, dia buat satu teori based on this few research lah yang dibuat. Nama teori itu dipanggil the theory of Broaden and Siti Zuhaila kata senyum dulu sebelum masuk office, rempeskan hormon gembira sebelum start kerja. Exactly, Zuhaila. Kita kena latih untuk happy. Bagi yang Muslim kat sini, orang Islam diajar untuk optimis dan always be happy. Okay, dalam doa, dalam solat, semua happy. So, dibaca doa-doa penuh dengan happiness and optimism. Kan? Yang lepas subuh baca maksurat. Dalam maksurat ada satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ingat tak? Kalau saya ingat ni record ni ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa katanya? Doa ni, ya Allah, sungguhnya saya memohon perlindungan darimu daripada hammi. Hammi adalah kebimbangan, wal hazan, kesedihan. Apa maksud kebimbangan? Kita bimbang masa depan sampai benda tu 2 bulan lagi, tapi kita nak bimbang hari ni. Benda tu boleh settle dalam masa 3 jam, tapi kita 30 hari dah bimbang. So kita tak boleh lah bimbang benda yang boleh settle. Kenapa? Kan benda boleh settle, kenapa nak bimbang? Kan? Saya ingat satu kata-kata oleh Dalai Lama. Dalai Lama, dia kata kalau anda ada masalah dan anda boleh selesaikan masalah tu, tak perlu anda bimbang sebab anda boleh selesaikan masalah tu. Dan jika anda ada masalah dan anda tahu anda tak boleh selesai masalah tu, tak perlu anda bimbang sebab anda memang tak boleh selesai masalah tu. Cool.
dah tahu tak boleh settle, bimbang pun tak boleh settle juga, betul kan? So Broaden and Build, Puan Nik Nurul Hidayah kata fikir yang baik pasti baik juga dalam hidup kita. Marjana kata happykan diri, sentiasa positif walaupun ada masalah, try solve dulu. Paling penting, ni Dr. Nur Hasmini kata paling penting hindari bad perception dan jangan terlalu mudah buat tafsiran negatif. Exactly. Marjana, all is well, all is well, all is well, all is well. Ini 3 idiots. Salman, Amir Khan, all is well, all is well. Be positive, think positive, and spread around the positive, and all the positives will come to you. Law of attraction. Thank you, Mr. Arnold Hussein. Nice one. Well said. Yeah? All right, thank you very much. So, saya nak beritahu tadi, iaitu apabila anda positif, kajian The Broaden and Build Theory mengatakan bahawa bila anda positif dan happy dan cool, otak akan broaden. Maksudnya, otak bersedia mencari idea-idea baru. Sebab itu kadang-kadang, betul kadang-kadang bila kita tengok ada orang tu, dia terperangkap dengan masalah. Dia kata, saya ni, hidup saya malang sekali. Ditelan mati mak, di luar mati bapa. Hidup dia malang sekali. Dia tak ada solution. Stop. Tak boleh buat apa dah. Tapi bila dia jumpa kawan dia yang positif dan happy, bila dia share sikit, kawan dia kata, kenapa kau tak pergi ke pejabat A, kau isi borang B, kau hantar pada C. Aku tak terfikir sebelum ni. Kenapa dia tak terfikir? Sebab dia biarkan hidup dia dalam keadaan negatif. Bagi yang Muslim, menghadap Tuhan 5 kali sehari, kenapa susah jadi positif? Betul kan? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya kuasa Tuhan. Tuhan tak pernah menzalimi kita, semuanya baik yang datang pada kita, cuma kita tak nampak. Kita tak nampak benda yang patut kita gembira, kita kadang duk highlight benda yang negatif sampai kita menjadi sedih. Sedangkan benda gembira banyak je datang. Betul kan? So, kat mana tadi? To broaden. Dan Barbara Fredrickson kata build. Satu lagi. Apa maksud build? Apabila anda happy dan positif, anda lebih mudah belajar benda baru. Contoh. Hari ni, ini 100 orang ni. 100 orang ada kat sini. Sedang live. Dan yang live pada hari ini, saya percaya ialah orang-orang yang sangat positif. Kalau anda masuk live ini dalam keadaan membebel ataupun complaining, I don't think you will learn something. Betul kan? Anda belajar, anda boleh explore, anda boleh faham kerana anda feel positif terhadap sesi ini. So, tanya kepada Mr. Azim dan semua yang menganjurkan sesi ini, tepukan untuk mereka semua. Ya. Dan tepukan untuk anda yang positif. Sebab bila anda positif, anda tahu otak anda lebih bersedia untuk belajar. Betul kan? Tapi bila kita complaining, otak kita susah nak belajar. So ini dapatan finding daripada kajian oleh Barbara Fredrickson dan juga tim dia yang telah dibuat beberapa kali dan mereka menghasilkan teori The Broaden and Build Theory. So apa pengajaran tuan-puan? Kita dah dekat 2 jam ni, subhanallah, hebat tuan-puan ni. Pengajarannya adalah untuk berdaya saing dan berdaya maju, orang yang paling perlu take charge ialah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan ada banyak aspek kita boleh improve tentang diri kita. Dan bila kita stres hanyalah satu indication supaya kita improve dan upgrade diri kita. Untuk upgrade diri kita, kita kena ubah 3 benda. Iaitu mindset ataupun attitude. Mindset kita terhadap sesuatu. Ya. Bila kita ada mindset yang positif, maka kita lebih mudah melakukan benda tanpa stres. Yang kedua, selepas mindset adalah skill set. Ubah skill set terhadap benda tersebut. Bila kita mula memiliki skill terhadap benda tersebut, maka kita hilang stres melakukan benda tersebut. Dan yang ketiga adalah habit set. Ubah habit kita supaya kita boleh menyelesaikan lebih banyak benda dan boleh mempelajari lebih banyak skill dengan habit yang berbeza.
dan untuk kita ubah diri kita, satu teori yang penting iaitu dipanggil positive emotion, the power of positivity. Apabila kita positif, kita boleh mencapai lebih banyak kejayaan berbanding dengan negativity. Dan dalam teori broaden and build, orang yang positif dan happy dan tenang dan positiflah, bahagia, mereka ni lebih mudah berjaya, mereka lebih mudah belajar sesuatu, dan mereka lebih menjumpai jalan keluar, lebih banyak idea dan solution berbanding dengan orang yang negatif. Profesor Mahdi Dr. Nur Hasmini tanya, my last question, sejauh manakah kepentingan untuk mewujudkan budaya self of agency, self of agency dalam organisasi kita? Okey, bersebut tentang agency, dia kena sentiasa balance dengan agensi boleh berlaku apabila kita ada beberapa elemen dalam task management. Antara yang paling penting adalah proper deadline. Proper deadline. Yang kedua adalah reporting method. Bagaimana anda report. Dan ketiga adalah accountability environment. Apa maksudnya? Okey, yang pertama adalah deadline. Deadline kena clear. Kita bagi task, bagi deadline. Kalau task itu bersifat bulky, banyak besar, pecahkan deadline tersebut. Proses tersebut dipecahkan deadline. Yang kedua adalah reporting. So, maksud reporting adalah reportnya bila. Adakah dia fleksibel dan open berdasarkan milestone tertentu ataupun bersifat timely, iaitu report every day before 5 contohnya. Dan yang ketiga adalah accountability environment, iaitu masing-masing saling mengetahui orang itu report apa dengan deadline apa. So jikalau kita ada self monitoring sesama sendiri, maka kita boleh develop sense of urgency dalam task management tersebut. Kalau hanya bos sahaja yang tahu, mungkin tak ada sangat sense of urgency tersebut. Ini 3 benda. Kemudian kalau nak extend lagi, kalau boleh diubah suai, ialah seperti reward system. Berikan reward. Dan reward ini boleh jadi physical, boleh jadi emotional, psychological. Psikologi maksudnya emotional dan spiritual. So kalau physical maksudnya kita bagi imbuhan, ataupun dalam konteks organisasi dia ada appraisal. Appraisal. Berikan appraisal. Jadikan appraisal yang baik. Yang kedua, ia boleh jadi dalam bentuk mungkin hadiah-hadiah kecil ataupun belanja makanan yang biasa dibuat. Contohnya depan UMK tu kan ada McDonald. Masa PKP hari tu selalu jam depan UMK tu sebab orang beratur drive thru McDonald. The store pun ramai juga. The store The store ke kat depan tu? The store kan? Alright. Okay. So, belanjalah sikit kan, belanja makan. Ataupun nasi belau, nasi belau itik depan airport. Itu belanja. Itu physical reward. Yang kedua adalah psychological reward. Psychological reward adalah seperti macam tadi ramai orang sebut pujian daripada bos kan, ataupun sebut dalam mesyuarat, sebut dalam WhatsApp group, siapa yang lakukan apa, masa ucapan sentiasa give credit to the team. So good leader always give their credit to the team and being responsible terhadap situasi masalah yang berlaku. Itu good leader. Itu reward. Itu psychological reward. Dan boleh jadi spiritual reward. Kaitkan dengan
value yang lebih besar seperti pahala untuk generasi akan datang dan sebagainya. So kalau kita berjaya mewujudkan keadaan ini dalam tim, insyaAllah dia akan develop agensi tersebut. Dan tapi ialah kadang-kadang bukan senang. Ada leaders yang berjaya lakukannya, ada leaders masih mencari rentak. Sebab dia tak ada satu formula yang sesuai untuk semua tempat. Kita kena eksperimenkan konsep dan prinsip dan sesuaikan personalize dalam konteks team ataupun sebuah organisasi tersebut. Jadi itu sedikit respon saya tentang agensi. So sebelum kita habiskan, ada 10 minit saja lagi. Wow, kita 2 jam rupanya. 2 jam hari ni. 105 orang. Stay tuned. So ini satu benda yang awesome, tepukan untuk anda semua. Yes. Anda nak tak e-book percuma? Saya ada link tak? Let me check. Terbaik UMK, yes. Let me check kalau anda kat mana ya? Boleh tak saya nak check balik kalau saya nak bagi e-book percuma dekat, saya nak bagi video seminar 2 jam. Saya, Datuk Faiz Hamzah, Dr. Tengku Azmadi, Prof. Muhayyan, nak tak? Free. Harga sebenar RM397. Nak tak? Tapi saya nak cari link ni, sekejap saya check. Alright. Okay, Rahman. Sekejap, saya macam mana nak bagi semua ni ada subscribe email ke apa? Saya cuba tulis dulu link, hopefully this link betul. Kalau you klik dulu dapat ke tak? Kalau tak dapat beritahu saya. fazilsoft.com/GPS video. Cuba ni dapat tak masuk? Kalau dapat tu maksudnya betul lah. Tak dapat. Berikan saya 2 minit boleh ya? Saya check sekejap Alright, let me check sekejap. Alright, GPS video. Ataupun saya cuba sekejap, tuan-puan masuk dalam saya punya channel Telegram. Lepas tu saya akan share dekat channel tersebut link download. Boleh ya? Sekejap ya. Syek, maaf saya sangkut sikit. T.me. Right, cool. Jumpa saya punya Okay. So sebab saya tak sempat untuk cari link untuk dapatkan video tu. So anda boleh masuk dulu dalam channel Telegram saya dan saya akan bagi link download itu kat situ. Boleh tak? Boleh ya? Saya cuba video.
Dapat tak masuk ke Telegram? Okay, cool. So, mari kita conclude. Kalau anda ada soalan, mungkin boleh boleh tanya satu lagi soalan untuk sebelum kita habiskan. So, saya janjikan saya nak bagi anda free download video seminar, massive seminar saya dengan Dr. Ufail Gamsar, dengan Dr. Muhaya, dengan Dr. Tuku Azmadi. Video ni duration 2 jam, 120 minit. Of course, it's a video seminar berkenaan dengan positivity dan self-development. Okay. Saya akan bagi dalam grup Telegram saya. So, anda boleh tengok dekat link bawah tu dah, saya copy paste sekali lagi. Alright, cool. So, anda masuk. Kalau saya cuba bagi secepat mungkin lah. Diorang tengah bengkel kat situ. Lepas ni saya kena pergi ke sisi sosial Malaysia sekarang ni untuk sambung bengkel tersebut, dan saya cuba share dekat grup secepat mungkin. Alright, cool. Ada soalan lagi sebelum kita habiskan? Sejauh hari dah join ABC, Manu Azimah, Maziana, Syafiq, Prof. Mahathir, Azmini. Yes, thank you. So, kita jumpa kat situ nanti lah. FB, yes. Anda boleh type FB saya, it's Fazi Yusof Abasuti. Oh yo je, ada Abasuti. IG pun sama. Anda boleh masuk ke IG tersebut. Saya cek balik saya punya YouTube. Anda boleh subscribe YouTube saya. YouTube. Alright. Saya cek YouTube. Okay, channel YouTube saya ialah FY Fazli Yusof. Saya share kat sini. Copy. Anda boleh masuk ke YouTube saya. Thank you Jazim. Itu Facebook saya. Facebook saya rasanya tak boleh add friend dah. Boleh follow je lah dulu. Tapi boleh PM. No problem. Ini Facebook channel. Rasanya dah betul dah. Okay. Alright. So di YouTube channel saya ada beberapa video lah, boleh dapat sharing kat situ pun juga, ada juga ya. Facebook kadang-kadang saya buat live, insyaAllah incoming dengan Datuk Ufail Gamsar dan Dr. Tuku Azmadi insyaAllah. Okay. Ada soalan lagi tuan-puan? It's a really great opportunity for me to have this privilege 2 hours with you guys. 106 orang stay 2 hours. Awesome UMK, ya. Kalau terserempak depan airport tu, ya, tegur-tegur lah. Semua ni campus mana saya tak tahu. So it's great to see you, insyaAllah. Yeah, thank you. UPM, yes. Terima kasih. Allahu Akbar, ya. Terima kasih Dr. Nazahatul, yes. Alright. Dr. Puan Maria, Dr. Laila, Dr. Azmini, thank you kerana sudi menjemput. Yes. Alright, cool. So, terima kasih semua. So, kita dalam tempoh nak mengundurkan diri. Walaupun kita tak undur pun, kita tekan saja button. So,
Ya, kita ada UMT juga. Ya, terima kasih semua. So hopefully you can also meet at UMT dan UPM insyaAllah, to share the spread the goodness insyaAllah. Ya, stay connected, stay tune insyaAllah. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Sebenarnya ada lagi ebook yang free pun saya nak bagi ni. So join the Telegram group, join the Telegram, subscribe YouTube dan follow me at Facebook. IG pun ada, tapi tak banyak sangat lah. TikTok jangan harap. Janganlah. Alright, so cool. Saya doakan kebaikan berganda untuk anda semua, untuk family anda semua, diberkati, sentiasa dilindungi, diberikan kesejahteraan, diluaskan pintu rezeki dan diberikan kehidupan yang baik, yang bahagia dan membahagiakan orang di sekeliling insyaAllah. Terima kasih, saya bahagia dan gembira dapat connected walaupun tidak bersemuka. Sama-sama kita cipta kebaikan ya, kepada seramai mungkin insyaAllah. So ya, Dr. Marian, Nur Sahira, Mariah ya, Nurul Hidayah, Wong Hiling, Nur Khaliza, Maziana, Smida, Rosmimi, Johari, semua. Ya, terima kasih kepada semua yang aktif berinteraksi dan kepada silent viewer juga yang setia mendengar hingga ke hujung rancangan. Kita bertemu lagi insyaAllah. Jika diberikan peluang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita boleh jumpa lagi. So dengan itu, ya, Dr. Liu, thank you very much. You are welcome, you are most welcome. Terima kasih kami bahagia hari ini, subhanallah ya. Alright, so saya rasa di situ saja ya. Macam tak nak berhenti pula kan korang ni kan. Alright, so sehingga itu saja. Sebar-sebarkan kebaikan insyaAllah. Anda boleh print screen live ini dulu. Print screen live ini, bergambar bersama, selfie, dan anda boleh update di Facebook ataupun di WhatsApp grup anda, dan share dan tag saya insyaAllah. Boleh? All the best insyaAllah. Have a good day, good week, awesome life ahead insyaAllah. So sehingga kita bertemu lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.